Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kita berjumpa dalam Garsi TV untuk siaran hari ini 11 ke 12 ini ya. 11 hari bulan Februari 2021. Minggu yang kedua bagi bulan yang ke-8 Garasi bersiaran. Macam mana kami janji, petang ni kita akan dapat belanja pertama. Okay, kami ubah bagi gimmick saudara, kita tak naikkan tie-dye tu, tapi kita naikkan dulu untuk saudara barang petang ni, barang belanja bagi edisi baju baseball. Berarti petang ni saudara akan mendapat diskaun 20%, tapi saya limitkan hard lock dia hanyalah kepada 50 item ya. Manakala item di sebelah malam akan dinaikkan RM100. Jadi kita mula belanja kerana kita fikir nak naikkan tie-dye, tapi kita kata pemain mesti menanti baju baseball dulu berdasarkan rekod jualan. Jadi kita naikkan baseball. Saudara yang bertuah, kita limitkan hanya 50 set saja sebab dia adalah set belanja petang. Berarti value barang adalah 100, tapi untuk petang ni kita belanja RM50. Tak banyak tuan-tuan. Kali ni baju yang ada hanyalah 130 set je. Tak macam dulu kita boleh capai sampai 180 set. Tetapi kali ni pembekal memaklumkan bahawa baju ni tak banyak, sebab dia tak ada gundi khas baju baseball ni. Dia adalah gundi capaian ya. Berarti dalam setiap gundi dia ada 30 lay dia tarik keluar, dia kumpul dan dia gundikan untuk kita bagi 100 kilo. Jadi oleh kerana edisi kali ini baju kain tebalnya banyak, jadi jumlah helaiannya kurang sikit. Jadi kita tak dapat mencapai 180 set seperti yang lama, kita hanya capai 130 set. Petang ni saya naik 50 set dengan harga diskaun 2 lay RM80 untuk tuan-tuan ambil. Berarti tuan-tuan orang yang istimewa. 3 lay 80. Oh, kita buka bukan 2 ni. 2 lay 80. Malam nanti kita akan naikkan. Okey. Sorry, kita naikkan 2 lay 80 item. Berarti saudara akan dapat barangan daripada grade yang dipilih terbaik, sebab ini sorting diketuai oleh Puan Nidra dan Abang Jack. So dia orang dah sortkan barang untuk petang ni naik 50 set saja dulu dari segala kategori item, 2 lay RM80. Saudara makan petang ni, saudara akan dapat item dulu daripada edisi kain cantik. Kita dulukan yang terbaik bagi penonton belah petang, kerana saya ada intention untuk mengutamakan jualan barang-barang combo. Adalah kalau combo je saya utamakan belah petang, item saya utamakan belah malam. Tapi oleh kerana item ni jatuh combo, di mana kita tak jual per helai, kita jual 2 helai, jadi saya naikkan sebelah petang, tapi saya limitkan lah, kerana kita tak boleh lepaskan semua pada harga RM80. Jadi kita lepaskan 50 untuk belanja petang. Untuk saudara lot petang ni banyak kain yang cantik-cantik. Masih lagi Tigers adalah pasukan yang paling banyak mengemukakan jersey. Jadi share kita ada berapa angka sekarang sebelum saya mulakan briefing isu yang agak panjang petang ni, untuk saudara faham tentang keriuhan antarabangsa mengenai vaksin. 255 share dulu, untuk saya tunggu angka sikit pasal masih baru dalam 2 minit. Sebab petang ni saya akan brief mengenai kekeliruan, kekecohan mengenai vaksin ni dah mula kecoh, dan begitu banyak pihak mula mengeluarkan kenyataan untuk menanamkan semula keyakinan kepada negara-negara pengguna vaksin dan memahami betul-betul kedudukan vaksin. Kerana Pfizer tidak mempunyai apa-apa masalah di seluruh dunia, cuma tinggal lagi vaksin AstraZeneca yang menimbulkan perdebatan yang hebat apabila saudara baca bahawa Brazil dan juga Brazil buat masa sekarang Brazil dan Zimbabwe telah memilih untuk tidak meneruskan suntikan vaksin ini kerana beberapa perkara yang mereka tak faham. Dan sekarang masyarakat perubatan dunia, bukan kumpulan pengeluar, yang saya akan brief pada saudara adalah pandangan pakar-pakar yang datang dalam 2 kumpulan yang berbeza, yang memberi saranan kepada dunia mengenai vaksin AstraZeneca. Saya jelaskan sekejap lagi beza dia supaya kita faham, kerana kita juga adalah pengguna vaksin AstraZeneca. Selain pembelian vaksin AstraZeneca dibuat secara komersial, iaitu direct daripada negara dan juga pengeluar, vaksin AstraZeneca juga berada dalam COVAX. COVAX adalah tabung dana vaksin. Beza dia. Malaysia akan menerima 10% daripada tabung dana vaksin, kerana kita menyumbang jumlah wang yang besar dalam pelaburan bagi tabung dana vaksin ni. Berarti Malaysia automatik akan mendapat 10% daripada jumlah populasi. Berarti kita akan dibekalkan dengan 3 juta vaksin, kerana kita dianggarkan sebagai 30 juta orang. Dan 3 juta vaksin ni
kita akan terima dari pelbagai jenama yang berada dalam COVAX, iaitu pengumpulan wang yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Malaysia melabur dalam tu. Apabila Malaysia melabur, Malaysia layak mendapat 10% bekalan awal kerana dia ada dianggap negara pelabur dalam COVAX. Dan COVAX pula membeli vaksin daripada AstraZeneca. So timbul pelbagai isu, terutama berita yang tersebar mengenai Zimbabwe menahan, bukan dia batalkan, dia menahan dulu suntikan vaksin AstraZeneca. Brazil juga, Afrika Selatan juga menahan suntikan vaksin AstraZeneca kerana varian yang sedang bergerak di Afrika Selatan dibimbangi tidak dapat ditangani oleh vaksin AstraZeneca yang dikeluarkan sebelum membiaknya apa yang dipanggil sebagai varian 711. Ini kita akan bincang sekejap lagi. Saya akan jelaskan pada saudara supaya kalau saudara baca, saudara kutip dan saudara viral saja, nanti dia akan menjadi salah faham. Sebab saya ambil terus pembacaan saya daripada perundingan dua kumpulan pakar mengenai kedudukan vaksin, dan kita juga adalah negara yang akan menggunakan vaksin AstraZeneca. Kerana AstraZeneca adalah pembekal vaksin yang kedua terbesar selepas Pfizer, AstraZeneca, dan kita sedang menanti vaksin daripada kumpulan pembekal yang ketiga, iaitu Sinovac, keluaran daripada CoronaVac, keluaran daripada China. Selain itu saya bagi tahu kata petang ni rasanya kita akan push combo baju baseball dulu. Harga ada 50 set je, first lot consider sold. Saya tunjuk saudara lock je. Kemudian kalau ada baki waktu je, baru saya nak belanja baki seluar combo semalam. Jadi bagi mereka yang menanti jeans, insya-Allah kalaulah kita tak banyak gangguan dan flow kita untuk melepaskan 50 item belanja ni, yang besoknya kita tak akan keluarkan, kerana saya jangka baki 80 set akan habis malam ni di bawah item penembak malam. Sebab penembak malam pasti akan turun dan menembak kerana mereka tahu bahawa item ni akan dinaikkan malam ni. Jadi saya limitkan 50 set saja untuk item belanja kepada orang petang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada berapa angka sekarang? 358. 400 saya rasa perlahan, tapi tak apa, saya share je dulu. Yang mana masuk belakang dia kena preview balik. Apabila kajian dibuat dalam ujian vaksin AstraZeneca dengan dia menggunakan 46 sukarelawan dari seluruh dunia, dia menggunakan sukarelawan di Amerika, dia menggunakan sukarelawan di Australia, dia menggunakan sukarelawan di Jepun, tapi paling banyak adalah di Brazil. Ketika Brazil diancam pengembangan wabak ni yang sangat serius, AstraZeneca adalah syarikat yang terawal menghantar vaksin untuk kegunaan ujian klinikal tahap 3, tetapi pada waktu yang sama telah membantu menyelesaikan masalah jangkitan di Brazil, dan result yang mereka perolehi adalah dua pecahan yang menjadikan sekarang dunia berdebat ni. Mereka memperolehi result 92% kadar keberkesanan bagi suntikan golongan yang berusia 40 tahun. Dia dapat 92%. Satu angka yang tinggi mencapai persamaan dengan Pfizer. Tetapi kadar keberkesanan dia kepada pesakit berusia 65 tahun ke atas hanya 62%. Ini menyebabkan AstraZeneca mengalami konflik di mana setelah dicampur bagi kumpulan 65 tahun ke atas dan kumpulan 40 tahun ni, AstraZeneca telah mencapai peratusan 76%. Lebih rendah daripada Pfizer, kerana Pfizer apabila dicampur kepada golongan keseluruhan yang menggunakannya, dia mencapai purata 95%. Tapi kelebihan AstraZeneca, kenapa dia dipromosi? Saya jelaskan dulu. Pfizer adalah kerjasama Pfizer dan BioNTech. Pfizer adalah syarikat pengedar ubat yang sangat terkenal di Amerika. BioNTech adalah makmal pengeluar ubat yang sangat terkenal di Jerman. Manakala AstraZeneca adalah pengeluar ubat yang sangat terkenal daripada United Kingdom, dan makmalnya adalah Oxford University. Adalah sebuah makmal daripada universiti yang terkemuka di England. So dia ada dua negara yang berbeza. Jadi apabila berlaku sekarang, di mana varian berubah dan kemudian timbul result, kata apakah mereka akan menyuntik kepada golongan yang berusia ketika result AstraZeneca bagi kepulihan golongan yang berusia sangat rendah. Berarti sekarang timbul konflik yang diperdebatkan, dan kemudian semalam dulu Mahfuz akan naikkan benda ni, bahawa pertubuhan, bahawa pakar-pakar perubatan berkata jangan perdebatkan benda tentang keberkesanan, sebab dia memang berkesan tetapi pada figure saja, pada jumlah, iaitu 76%. Jadi dia kata kalau kita memperdebatkan perkara, kita sedang membahayakan nyawa 76% golongan yang berusia 65 tahun ke atas yang berpotensi untuk disembuhkan. Kerana
Afrika Selatan dan Zimbabwe sedang berada dalam keraguan mengatakan bahawa apabila varian baru berkembang, varian Afrika yang berkembang ni, vaksin ini telah menunjukkan potensi yang sangat minimum. Sangat minimum. Tetapi tidak diberi jangkaan angkanya kerana kedua-dua negara ini hanya buat klaim. Saya anggap klaim saja kerana mereka tidak mengemukakan kajian apakah yang mereka katakan vaksin AstraZeneca tidak begitu berkesan kepada mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Jadi pada pakar pandangan dunia telah meminta supaya vaksin ini disuntik kerana ketahanan vaksin ini, maksudnya vaksin ini tuan, bila dia keluar dia bukan tahan sepanjang hayat. Dia hanya tahan dalam botol adalah 3 bulan. Jadi vaksin ini jangka hayat dia akan habis pada penghujung bulan April. Jadi ketika Zimbabwe dan Afrika Selatan sedang berdebat untuk menghalang dan tidak menggunakan atau menangguhkan penggunaan AstraZeneca sehinggalah ada penjelasan, kumpulan pakar-pakar antarabangsa telah menasihatkan kedua-dua negara untuk terus menyuntik dengan berpegang kepada prinsip 76% berbaloi daripada kita tangguhkan suntikan 100% golongan berusia 65 tahun terancam. Ini yang saya update pada saudara untuk faham tentang isu AstraZeneca. Macam saya bagi tahu pada saudara pula, apa itu peratusan. Bagi mereka yang baru mula menonton, apabila saya suntik saja vaksin ke tubuh saya, bukanlah bererti kalau vaksin itu 94.5%, tubuh saya hanya 94.5% je berkesan. Tidak. Dia diukur kepada tiap 100 orang. Berarti kalau 100 orang disuntik, 95 orang pulih. Iaitu timbul kebal. Bukan pulih. 95 orang berkesan kekebalan dia daripada jangkitan. Ini bagi vaksin Pfizer. Bagi vaksin AstraZeneca, setiap 100 orang disuntik, 76 orang peratus kebal. Jadi tiada jangkitan berlaku pada mereka apabila mereka menerima suntikan. Tapi 24% telah menerima jangkitan. Sama juga macam Pfizer, 95 orang tidak menerima jangkitan, tetapi 5 orang menerima jangkitan bagi kadar bagi setiap 100 suntikan. Jadi tuan-tuan kena faham ni bahawa suntikan itu bukanlah bukan diukur keberkesanan dia kepada per individu, tetapi adalah pada per kelompok. Jadi kalau 100,000 orang yang menerima suntikan, ukurannya adalah 95,000 orang yang menerima Pfizer berjaya mengangkatkan imunisasi dan bebas daripada jangkitan. Manakala yang menggunakan AstraZeneca adalah 76,000 orang bagi setiap 100,000 orang yang disuntik. Tapi saya jelaskan pada saudara, AstraZeneca hanya menjalankan kajian ke atas 44,000 orang sukarelawan di 4 buah negara. Yang terbanyak adalah di Brazil, diikuti oleh United Kingdom, kemudian diikuti oleh Australia dan Jepun. Australia mempertahankan AstraZeneca. Berarti Australia tanpa mempunyai apa-apa kepentingan kerana AstraZeneca adalah keluaran United Kingdom, jadi sebahagian daripada Kesatuan Eropah. Australia mengatakan setakat ni tiada masalah. Mereka telah mula menyuntik vaksin Pfizer, AstraZeneca dan tidak ada sebarang masalah. Dan mereka menyuntiknya tanpa mengira hak umur. Dia buka range umur tu tanpa menganggap bahawa orang 65 tahun jangan disuntik vaksin ni kerana rekod menunjukkan vaksin ni hanya berkesan di bawah usia 60 tahun. Maka timbul nasihat daripada pakar-pakar antarabangsa bahawa jangan menggunakan jurang umur dalam ukuran. Berarti 18 tahun ke atas suntik tanpa mengikut jurang umur bagi membolehkan sekurang-kurangnya vaksin ini mula bergerak. Ini penting kata masyarakat dunia kerana apabila beberapa negara mula menunjukkan kegoyangan kepercayaan dan juga melambatkan proses suntikan, dia akan menimbulkan masalah kepada masyarakat dunia untuk menyegerakan macam ni tuan-tuan. Bila ramai orang tidak menyuntik dan ramai orang memperlahankan suntikan, berarti jumlah masyarakat dunia untuk mencapai 80% suntikan pada penghujung tahun 2022 akan tergendala. Bayang 2022, 2 tahun daripada sekarang tuan-tuan. Sekiranya ada lagi orang delay, berarti dia akan memperlahankan proses memvaksin penduduk dunia mencapai 80% pada Disember 2022. Jadi jangan saudara baca dan ambil benda ni untuk menyebarkan dengan mengatakan vaksin tak berkesan lah, ada negara Afrika dah tolak apa semua. Di Jepun, kesnya lebih menarik. Jepun menerima vaksin yang terbanyak. Mereka ni duit banyak tuan-tuan. Jepun telah menempah 133.3 juta vaksin. Jepun paling banyak menempah. Tetapi akhirnya Jepun mengalami masalah tak cukup jarum. Itu ada berita yang juga menarik juga. Kerana Jepun memberitahu pada jadual dia untuk membuat suntikan mungkin terjejas kerana kekurangan jarum suntikan. Jadi itu antara perkara menarik juga untuk kita lihat. Tapi saya rasa tak berlaku di Malaysia kerana saya rasa stok bekalan jarum di Malaysia tak mungkin sukar diperolehi kerana kita mempunyai hubungan pembekal yang besar iaitu daripada China. Ini saya update saudara mengenai isu-isu vaksin supaya saudara faham. Silent vaksin dan agresif vaksin saya tak akan brief sebab kita dah ada episod yang lepas. Saya cuma ambil angka terkini je sebab ramai orang akan mula menyebarkan tentang ketidakbersanan vaksin AstraZeneca dengan mengambil gambaran bagaimana Afrika Selatan dan juga Zimbabwe
mengumumkan untuk menangguhkan proses suntikan sehinggalah mereka mendapat penjelasan yang jelas. Tapi semalam dua pakar perubatan yang tidak mempunyai kepentingan dengan nilai komersial, mereka adalah pakar perubatan tulen, telah menyarankan bagi negara-negara ini menggunakan pertimbangan yang paling mudah, iaitu suntik bagi tujuan protection daripada berdebat perkara yang kemudiannya akan melewatkan proses penyembuhan dan pelindungan kepada mereka yang berpotensi untuk dilindungi. Jadi saya jangka dengan penjelasan dua kumpulan ini, pakarnya rasanya mungkin telah bercakap dengan pakar-pakar di Afrika Selatan dan di Zimbabwe. Saya rasa esok lusa Zimbabwe akan meneruskan suntikan. Kerana logiknya sangat jelas, tuan-tuan. Apabila kita menangguhkan suntikan, berarti kita mendedahkan semua orang 100% kepada bahaya jangkitan. Kalau kita menyuntik, kita berpegang pada rekod 76% adalah potensi yang sangat tinggi. Kerana beza dia adalah AstraZeneca, bezanya adalah vaksin yang diperolehi oleh Afrika Selatan dan Zimbabwe, bukan Pfizer tapi AstraZeneca. Dari segi komersialnya pula, tuan-tuan, kenapa negara-negara miskin mendapatkan bekalan AstraZeneca? Saudara kena faham, kerana AstraZeneca adalah vaksin yang paling mudah ditangani. Pfizer memerlukan kotak sejuk beku minus 70 degrees, menjadikan banyak negara-negara yang kurang fasiliti pertempatan ataupun penstoran sejuk beku tidak berani mengimport barang Pfizer. Kerana Pfizer biasanya diimport oleh negara maju yang mempunyai banyak tempat untuk penstoran minus 70%. Berbeza dengan AstraZeneca, dia hanya memerlukan penstoran di bawah 10 darjah Celsius. Berarti banyak tempat-tempat yang sebelum ni digunakan sebagai orientasi bilik sejuk beku, tempat simpan daging apa semua, hospital-hospital termasuklah peti sejuk, dapat digunakan bagi memelihara ketahanan vaksin AstraZeneca. Itu menjadikan kenapa AstraZeneca lebih awal diimport oleh negara-negara miskin, kerana negara-negara miskin mengukur bahawa mereka hanya memiliki fasiliti yang terhad. Malaysia kita ada fasiliti yang besar, jadi vaksin yang pertama kita bawa masuk adalah vaksin Pfizer. Kerana kita mempunyai tempat penstoran yang cukup di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur dan di Kuching, bagi membolehkan vaksin ini dipelihara pada darjah minus 70. Daripada peringkat dia datang dengan kapal terbang, sampailah dia diedarkan oleh TUDM, sampailah dia di penstoran, kemudian dia disuntik. Kerana kita ada 600 tempat yang akan menjadikan tempat suntikan, berarti 600 tempat perlukan penstoran di bawah minus 70 darjah Celsius. Selain daripada 60 tempat memerlukan penstoran, kita memerlukan begitu banyak kenderaan yang kemudiannya daripada turun kapal terbang, daripada kapal terbang dia akan pergi kepada store, di mana kita store, daripada store setiap pengangkutan pula haruslah memelihara. Macam saya beritahu saudara, kalau orang yang berada di Perak, di Perlis, di Kedah, berarti mereka akan menerima penstoran daripada Pulau Pinang, berarti Pulau Pinang akan menggunakan pengangkutan jalan darat untuk membawa vaksin ini pergi ke 600 tempat. Mungkin ada berapa ratus di utara tu. Maka di Kuala Lumpur juga penstoran akan dibuat di Kuala Lumpur dan kemudian diagihkan kepada berapa ratus pula pusat untuk suntikan. Dan daripada Kuala Lumpur lah penstoran akan dibawa ke Pantai Timur. Kerana tiada penstoran yang boleh dibuat dalam gudang yang besar di Pantai Timur, berarti Pantai Timur akan menerima penstoran melalui pengangkutan udara TUDM dari Kuala Lumpur. Manakala Sabah dan Sarawak akan menggunakan penstoran di Kuching untuk membuat agihan tempatan. Macam mana saya dah bagi tahu pada saudara, latihan yang dibuat oleh TUDM di Belaga dan Bintulu dengan membuat latihan simulasi penghantaran. Kedua-dua penghantaran berjaya 100%, di mana suhu tidak jatuh dan vaksin contoh yang disimpan berjaya dikendalikan hingga selamat sampai ke hospital tempat suntikan. Itu update, saya suruh saudara faham. Kemudian Australia dah ni. Okey, saya nak ucap terima kasih ni. Hari ni kita berkongsi lagi satu berita. Saya cross line ni, saya suka tengok bila saya cross timeline ni. Ustaz Abid Liu, baru je kita sebut kata itu naik ke terbang letih. Dah sampai dah dia di tak silap saya, rumah ni di mana rumah ni? Pekalan Cepa, Kelantan. Saya tengok gambar tu, rumah orang ni di Pekalan Cepa, dia dah sampai dah untuk hantar bantuan, tuan. Berarti saya ingat hari Sabtu kot kita bercerita, Sabtu atau Ahad kita bercerita tentang berehatlah Ustaz. Kerana Ustaz nampak sangat letih selepas 10 hari berada di Sabah dan berdepan dengan pelbagai masalah. Akhirnya betul saya kata, balik ni mesti ada. Dah sampai ke Kelantan, dia menyelesaikan masalah sebuah rumah yang didiami oleh keluarga miskin yang hampir roboh tu. Ustaz Abid Liu sampai di sana dan mengeluarkan bantuan untuk membina sebuah rumah baru untuk sebuah keluarga miskin di Pekalan Cepa. Saya, tuan-tuan, baca termasuk di Facebook kawan-kawan saya. Berapa angka kita sekarang dah? 425. Saya baca termasuk di Facebook kawan-kawan saya. Saya tak ada Facebook. Saya guna Facebook admin ya. Jadi saya tak boleh buat komen di sebarang tempat kecuali setakat naikkan like apa semua komen-komen yang
yang tak munasabah saya tak boleh buat kerana saya tak ada Facebook dan saya menggunakan Facebook admin. Saya pergi ke Facebook kawan-kawan saya tuan-tuan, sampai ada kawan-kawan saya yang cerdik-cerdik ni sampai kata inilah ustaz yang gila glamour, ustaz ni pun dah tak betul dah. Statement-statement Facebook ustaz Abid Liu ni saja mengundang publicity. Jadi dia baca benda-benda ni tuan-tuan, saya rasa macam aneh dah melihat orang-orang ni. Bila kita melakukan satu kesilapan, orang marah kerana apabila Ustaz Abid Liu tak dapat mengedarkan makanan di Sabah. Dia telah menaikkan status yang memberikan, dia panggil mislead dalam dunia berita ni, menimbulkan kesalahfahaman. Dengan mengatakan seolah-olah pihak berkuasa tidak membenarkan Ustaz Abid Liu mengagihkan bantuan. Tapi kemudian Pesuruhjaya Polis kata tak ada masalah. Kemudian pengarah Eskom Sabah kata tak ada masalah. Tetapi pegawai daerah mengaku bahawa beliau antara orang yang memberi teguran untuk Abid Liu kerana kebanyakan bukanlah soal hantar bantuan tetapi mengumumkan sesuatu tapak untuk dibina sebagai sekolah agama adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan tanpa kebenaran pejabat daerah. Ini mistik. Tapi tuan-tuan, manusia ni kan ada sifat lemah dia. Takkanlah kerana satu sifat lemah. Saya pun terkejut kawan baik saya tuan-tuan. Tapi saya nak tegur pun saya rasa dah berakal dah tu. Dah tua sangat dah kawan saya ni. Mengeluarkan fatwa, ustaz ni dah masuk gila glamour. Ustaz ni dah masuk tak betul lah. Jadi kadang-kadang saya baca saya ada rasa sedih. Terutama saya memikirkan pula. Kawan saya ni tak buat apa pun kan. Tak ada satu kebaikan pun kat atas orang lain yang dia pernah buat. Sebab tu saya kata selalu saya pesan. Kalau kita tak dapat jadi penawar, jangan jadi racun. Masalah orang Melayu ni dia dilahirkan dua benda lah. Satu, apabila dia berbuat, dia akan berdiam. Ini kualiti Melayu yang ada banyak dan sangat baik. Dia berbuat baik dan dia berdiam diri. Banyak. Saya beritahu saudara, memang ramai. Satu kualiti lagi orang Melayu ni, dia tak berbuat apa-apa tetapi dia sentiasa mengkritik orang buat baik. Saya tak tahu, berarti bagi dia kebaikan itu adalah satu benda yang sangat menakutkan. Berarti dia percaya begini tuan-tuan. Berbuatlah baik tanpa orang tahu. Tetapi dalam dunia sekarang, pendidikan, ilmu tentang kebaikan, tak boleh lagi disampaikan tentang senyap. Berbuat baik itu satu hal, tetapi ilmu berbuat kebaikan. Apa yang saya bagi nak ingatkan saudara, apa yang Ustaz Abid Liu buat sekarang ni adalah ilmu, di mana terdapat pendidikan dalam proses melakukan kebaikan. Di mana kita belajar tiga perkara. Satu, bagaimana nak membantu orang susah. Kedua, bagaimana nak meyakinkan orang terus mendanai kerja-kerja anda. Kerana orang nampak apa yang anda lakukan. Yang ketiga adalah memastikan apa yang anda lakukan menjadi teladan pada orang lain. Ini ada tiga dalam kerja Abid Liu yang memerlukan Ustaz Abid Liu mempromosi dan menampakkan. Saya kan tak adalah riak tuan-tuan. Gambar-gambar dia, video biasa, gambar-gambar statik dia. Kawan saya ni keluar makan dengan bini pun up status. Saya pun tak fikir apa kebaikan. Kalau nak dibandingkan dengan Ustaz Abid Liu punya admin up status ubat Abid Liu terlena dalam kapal terbang. Ni kalau kita nak ukur lah tuan, apple ke apple. Apple ke apple terang-terang. Apa yang kita buat dan apa yang orang buat. Kita up status dengan bini kita. Kita telah membeli apa sekilo anggur dan bini kita sangat gembira. Kita pun up nak gambar bini kita hebat lah. Inilah wanita dari syurga. Anggur telah membuatkan dia tersenyum. Nak banding dengan satu gambar yang tuan nak kutuk sampai habis-habisan kata ustaz ni gila glamour. Engkau lagi gila glamour Abid. Beli anggur sekilo dekat bini pula pura-pura yang senyum yang bagi orang nampak kata abang hebat. Itu semua lagi fake. Berbanding kalaulah saya menjadi media organizer, saya cerita strategi media, saya jadi media organizer. Media organizer adalah kita memilih momen apa yang terbaik untuk ditatap, dan kebaikan yang ditatap itu adalah kebaikan yang membeli aspirasi. Kalaulah saya jadi orang yang jaga Facebook Abid Liu, takkanlah saya nak ambil gambar time dia beli tiket kereta bang. Takkanlah saya nak ambil gambar time dia makan. Benda-benda tu tidak memberi add value kepada saya nak menggerakkan orang-orang kita untuk terus bergerak ke depan. Saya ambil lah gambar ustaz saya ni sedang keletihan tertidur. Ustaz saya tak dapat mengantar makanan, termenung atau enjin boat. Itu adalah kerja orang yang manage momen Facebook. Sebab momen ni adalah, kita kan tengok, saya kata di Malaysia ni 5 juta posting sehari. Orang nak momen yang menarik untuk duduk. Jadi momen mereka bawa fikir. Kita nampak dia termenung, tengok esok dah aktif dah. Jadi saya rasa berhenti dah tuan-tuan. Kalau saudara benci pada satu siapa pun, saya takut gini tuan-tuan. Khalid bin Walid, Saidina Hamzah, semua benci dekat Nabi, tapi Allah bagi dia hidayah. Saya takut tuan-tuan ni jatuh di bawah Abu Jahal, jatuh di bawah Abu Lahab dan di bawah Abu Sufyan, yang membenci kebaikan dan langsung tak dapat hidayah. Fikir tuan-tuan, tak semua orang yang kemudiannya diberi hidayah kerana kebencian dia.
Kerana kebencian Saidina Hamzah, di dalam hatinya ada kebaikan apabila dia mendengar adiknya membaca Al-Quran. Kebaikan yang ada kepada Saidina Umar, walaupun dia garang, dia mahukan kebenaran. Tapi takut nanti kita ni ada kebencian, duk benci benda, dan jatuh di Abu Lahab dengan Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Langsung tak dapat kebaikan. Jadi tuan-tuan, saya advise, kalau tak dapat menjadi penawar, janganlah jadi racun. Kalau tak mahu menyokong usaha baik Ustaz Abid Liu, janganlah jadi hater. Sebab saya tak mahu, kerana sekarang dah banyak diperdebatkan bahawa majoriti mereka yang menyokong Ustaz Abid Liu adalah bukan orang Islam. Orang-orang Cina terutamanya selalu menggunakan gambaran Ustaz Abid Liu untuk menegur orang-orang Cina yang kaya, kerana orang Cina yang kaya tidak bermurah hati dan tidak semurah hati Ustaz Abid Liu. Orang-orang Cina selalu mengatakan bahawa masyarakat Cina yang kaya menjadi dermawan hanya kerana untuk mendapatkan populariti perniagaan. Orang Cina yang kaya membuat derma hanya kerana untuk mengelakkan cukai atau mendapat kembali wang daripada pelepasan cukai. Jadi berhentilah tuan-tuan, sebab dia sangat memalukan tu apabila kita melupakan beratus-ratus kebaikan yang Abid Liu buat dengan memaki hamun dia hanya kerana story tentang dia tak dibenarkan mengedar barangan kepada masyarakat bajau laut tu sebagai menimbulkan keriuhan dalam negara ni. Okey, tuan-tuan, tuan-tuan ukur baju badan sendiri. Tuan-tuan kadang-kadang gambar kek letakkan dekat situ, tak ada satu manfaat kepada umat. Saudara macam akulah, kan? Tapi aku tak kutuk Abid Liu. Duk pak gambar-gambar gundi bandar lah yang tak ada satu manfaat kepada umat. Pak gambar-gambar seluar jin 23 Ozi, 25 Ozi tu yang bukan nak jadi kain kapan pun. Tapi aku jagalah diri aku. Berarti kalau aku berbuat sesuatu yang tak baik untuk umat pun, aku tak akan membuat sesuatu yang akan memburukkan umat. Jadi itu cara saya nak bagi tahulah. Facebook ni bukanlah semua benda tentang dakwah, tuan-tuan. Ada hari-hari tentang diri kita. Tapi kalau kita nak buat tentang diri kita, janganlah kita kacau dakwah orang lain. Itu je pesanan saya untuk kita petang ni. Ekonomi saya akan pindah malam ni. Panjang lah nak bincang tajuk ekonomi ni. Ekonomi ni saya boleh bagi tahu kepada saudara, panjang tajuk dia. Saya tak boleh buat malam ni kerana malam ni tetamu kita, tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar akan hadir, dan 1 jam setengah dia dan juga saudara K. Ngadirun, Johan Jaafar, Tan Sri Johan akan memfokuskan mengenai saudara nak tahu tentang Pak Bidin, kerana kebetulan kita akan melancarkan combo buku, 3 combo buku ni malam ni bagi mereka yang belum. Tapi saya rasa tuan-tuan dah selalu follow, tuan-tuan dah tahu dah. Malam ni selain daripada 1 jam setengah, saya akan bertanya pandangan tokoh wartawan dan juga seorang kolumnis terkenal dalam akhbar The Star, Tan Sri Johan Jaafar, mengenai perkara ni, iaitu apabila Pak Bidin, tuan-tuan, Facebook punya jahat, tuan-tuan. Dia kan Amerika punya company. Dia tak benar blast poster ni. Blast dia tulis reject. Sebab apa sahaja yang bersangkut dengan nama Joe Biden tu, kalau dia tak faham kita tulis apa, dia anggap sebagai anti Joe Biden. Mentang-mentang lah dia syarikat Amerika. Dan mentang-mentang lah Twitter, Facebook dengan Twitter, Facebook dan Instagram itu hari telah menyokong Biden dalam persaingan. Padahal kita tak tulis apa pun, tapi tak boleh. Tapi okeylah, 200 lebih orang like poster tu. Kalau saudara ada masa, tolong share je. Malam ini Tan Sri Johan Jaafar akan menjawab beberapa persoalan mengenai dasar-dasar luar Demokrat. Saya akan tanya pada Tan Sri Johan, di bawah tangan Presiden-Presiden Demokrat yang lampau, termasuklah Barack Obama, tiada negara, mereka semua meninggalkan jawatan Rumah Putih dengan keadaan berdarah. Barack Obama sendiri telah melancarkan 2 perang, iaitu ke atas Iraq dan ke atas Afghanistan. Presiden-presiden yang datang daripada Parti Demokrat terkenal dengan dengan dasar suka campur tangan dasar luar, mengekalkan monopoli Amerika, menjadikan Amerika Uncle Sam dan mengekalkan lagi satu sifat Amerika sebagai polis dunia. Apakah itu akan berlaku di bawah Joe Biden? Saya juga akan bagi tahu juga, selepas sahaja berakhir Perang Dingin pada tahun 1987 dan pada tahun 1990-an, Amerika mula menyenaraikan Islam sebagai musuh mereka. Mereka memerangi Islam secara besar-besaran hinggalah pada tahun 2001 apabila berlakunya tragedi WTC, di mana Barat menggunakan keganasan Al-Qaeda sebagai asbab untuk menyerang banyak negara Islam. Kemudian di bawah Trump, 6 negara Islam dilarang, 6 rakyat daripada negara Islam dilarang memasuki Amerika atas tuduhan mereka ini adalah teroris. Maksudnya dia pukul rata je setiap warga negara. Apabila Biden naik, antara dokumen awal yang beliau tanda tangani adalah memansuhkan larangan bagi kemasukan orang Islam daripada Pakistan, daripada Iraq, daripada Somalia, daripada Somalia, daripada Iraq, daripada Pakistan, daripada Sudan, daripada Syria dan daripada sebuah negara saya lupa 6. Dia terus petition kata tak terpakai lagi istilah mengharamkan orang Islam masuk. Jadi ini malam ini kita akan bincang dengan Tan Sri Johan, kerana dia hampir 40 tahun, tuan-tuan, sebagai jurnalis dan memimpin media-media besar daripada kumpulan utusan sampai ke media prima.
Dia adalah tokoh wartawan negara. Dan malam ni kita akan jual juga edisi khas. Buku ni dalam bentuk buku campur dengan buku Pak Samad ni Salina bagi mereka yang ingin mengumpul buku daripada sastrawan negara yang tertua yang masih hidup sekarang, berusia 88 tahun Pak Samad tahun ni. Buku ni ditulis ketika beliau berusia 24 tahun. Buku pertama yang beliau tulis, dan novel inilah dianggap sebagai novel tugi ataupun novel karya utama Pak Samad. Jadi dia keluar dalam edisi 60 tahun. Jadi kalau saudara beli, dekat belakang tu saudara akan dapat terbitan edisi khas sempena 60 tahun novel Salina. Dan kita jual satu buku lagi malam ni. Ini bukan buku garasi ya, garasi tolong jualkan saja kepada pihak Nuha Buku. Satu lagi adalah kisah seorang CEO yang memandu Grab selama setahun. Apa pengalaman yang beliau perolehi ketika memandu Grab, dan dia akan kongsi kerana orang yang sama kini adalah pengarah Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. So malam ni saya harap kita dapat 200 log untuk combo buku 300 ni. Tapi yang paling penting adalah saudara share dan ramai-ramai untuk duduk dalam sesi soal jawab di mana saya akan menyoal Tan Sri Johan mengenai Joe Biden, Demokrat Amerika dan juga COVID-19, pasca COVID-19 dan dasar-dasar Amerika terhadap negara Islam, dasar Amerika terhadap China, dan apakah Amerika akan menjadi penjahat di balik tangan jahat di balik usaha untuk menjatuhkan Parti Islam AKP di Turki seperti mana yang dilakukan oleh presiden-presiden Amerika sebelum ini.